Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Firdaus untuk subjek Pendidikan Islam bagi tahun 4, subjek Kenali Saya. Tajuk Kenali Saya. Nak kenal siapa, kita tengok. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal kedudukan huruf hamzah dalam perkataan dengan betul, membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul, dan yang ketiga, murid dapat menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Maksudnya 3 benda ni murid dapat mengenal, membaca dan menulis huruf hamzah dalam perkataan dengan betul, insya-Allah. Okey, kita tengok kedudukan huruf hamzah di dalam tulisan Jawi. Ada 5 jenis kedudukan. Dalam tulisan Jawi, hamzah nak tulis dekat mana? Ada 5 kedudukan hamzah. Pertama, hamzah tulis dekat atas alif, hamzah ditulis di bawah alif, hamzah ditulis 3/4 daripada garisan, hamzah ditulis setara dengan garisan ataupun di atas garisan, dan hamzah yang berumah. Okey, bagaimana yang dikatakan hamzah berada di atas alif? Apabila kata dasar bermula dengan huruf alif dan didahului imbuhan awalan diseka. Contoh kita tengok. Perkataan urus, alih, orang, ikat, arah, empat. Semua ni bermula dengan huruf alif. Ni contoh contoh bermula dengan huruf alif. Apabila perkataan-perkataan ni dimasuki imbuhan awalan di, se, ke, automatik alif dia kena tambah hamzah dekat atas. Diurus, dialih. Kamu tak boleh buat dialih, alih tak ada hamzah. Nanti akan jadi dalih. Okey, seorang. Apabila masuk imbuhan se, kamu tak boleh letak alif sahaja, kena letak hamzah di atas. Kalau tak jadi saurang. Faham? Okey, ini contoh. Okey, yang kedua. Hamzah di bawah alif. Okey, bila mana nak tulis hamzah berada di bawah alif, hanya pada 3 keadaan ini saja. Yang pertama, apabila kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Contoh paling senang, Islam. Okey, apabila Islam, kamu letak hamzah di bawah alif. Okey, yang kedua, perkataan yang bermula dengan huruf I tunggal. I tunggal maksudnya huruf I ada dash lepas tu kalau kamu tulis Rumi. Macam ni, I dagang. I dagang, jadi huruf alif dia, hamzah kena berada di bawah alif. Okey, dan yang ketiga untuk kata sapaan, kata menyapa. Jadi untuk kata ini saja kamu letak hamzah di bawah alif. 3 perkataan ni, Islam, I tunggal dan Kedudukan yang ketiga adalah hamzah 3/4 daripada garisan. Bila masa nak tulis hamzah sebegini, 3/4 dia tidak berada di atas garisan, dia tidak berada di atas alif, dia tidak berada di bawah alif. Okey, kita tengok apabila perkataan tu ada imbuhan akhiran an dan i. Contoh macam ni, bacaan. Okey, baca dimasuki imbuhan akhiran an, jadi automatik hamzahnya tergantung 3/4. Seperti juga perasaan, ada perkataan imbuhan an, jadi hamzah 3/4. Okey, hargai, imbuhan akhiran i, i. Jadi hargai hamzah 3/4 dan mewarnai hamzah 3/4. Banyak lagi contoh. Apabila perkataan tu dimasuki imbuhan an dan i, automatik hamzahnya 3/4. Okey, yang kedua, macam mana apabila ia adalah kata nama khas untuk orang Cina. 2 contoh, ong dan eng. Jadi hamzahnya 3/4. Dan yang ketiga, apabila kata dasar daripada suku kata, dia bergabung A dengan I, A dengan U atau U dengan I. Contoh, buih, BU, IH, ada huruf U dengan I situ. Jadi, ba, waw, bu, hamzah, ya, ha, hamzah, tu kena letak 3/4. Laut, UT, hamzah, waw, ta tu bunyi ut. Jadi hamzah 3/4. Paip, hamzah 3/4. Okey, yang keempat, hamzah di atas garisan ataupun hamzah setara dengan garisan. Untuk apa? Macam mana bila masa nak tulis? Okey, ini adalah untuk kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Macam mana kamu nak kenal perkataan tu bahasa Arab? Apabila perkataan tu dia dimasuki huruf-huruf yang jarang kamu guna apabila kamu nak eja Jawi. Contoh huruf qaf, huruf dad, huruf ain, huruf sad, huruf ta. Huruf-huruf yang jarang digunakan ni, automatik itulah secara senang nak tahu itu perkataan bahasa Arab apabila dimasuki huruf-huruf yang jarang diguna ni. Al-Quran, okay, hamzah di atas garisan. Wudu, hamzah di atas Quran. Ulama, hamzah di atas garisan. Dan doa, hamzah di atas garisan. Banyak lagi contoh lain.
Dan yang terakhir, hamzah berumah. Bagaimana nak kenal dan nak tulis hamzah ni dalam rumah? Dia ni ada dua keadaan. Mengikut keadaan yang pertama, apabila sebelum hamzah tu ada huruf yang tak boleh bersambung. Jadi kena tulis sebegini. Contoh, Jibrail. Sebelum hamzah ada huruf alif. Alif tak boleh bersambung. Jadi keadaan hamzah ditulis berumah sebegini. Dan yang kedua, apabila sebelum hamzah ada huruf yang boleh bersambung. Tadi tak boleh, ni yang boleh bersambung. Sebelum hamzah ada huruf yang boleh bersambung. Sin boleh bersambung. Jadi kedudukan dan keadaan tulisan hamzah berumah, tapi tulisannya sebegini. Ada dua cara tulisan huruf hamzah yang berumah. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ini adalah latihan. Cuba kamu beritahu saya kedudukan hamzah untuk perkataan di bawah ni dan sebab kenapa kamu berkata demikian. Contoh, diambil. Diambil, agak-agak kamu hamzahnya berada di mana? Hamzahnya berada di atas alif. Sebab apa? Tadi kita belajar apabila dimasuki imbuhan di, jadi hamzah automatik kena letak di atas alif. Untuk perkataan doa. Ia adalah kata asal daripada bahasa Arab. Automatik bila kata bahasa Arab, dal, ain, alif, hamzah di atas garisan. Yang lain cuba kamu buat sendiri mengikut nota yang saya beri tadi. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Harap kamu memahami apa yang dipelajari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.